Saya ingin berkongsi sebuah buku terbitan Iman Publication dengan anda semua. Mengapa saya suka akan buku ini? Marilah bersama saya kita menelusuri dengan lebih lanjut kisah di sebalik maudu bicara Empire, Hikayat Putera Tanpa Nama, karya Temi Abdullah. Buku ini mengandungi 16 bab dan sebanyak 347 halaman. Buku ini mengisahkan kehidupan para pelatih di Madrasah Tamin Sari yang bertempat di Kerajaan Kesultanan Aradanapura yang mengambil penuntut untuk belajar menjadi seorang pahlawan yang tersebut. Para pelatih ini akan menimba ilmu agama dan menjalankan tugasan-tugasan yang diberikan sebelum mereka dianugerahi keris Nadi Pertiwi setelah mereka berjaya melepasi semua halangan dan dugaan yang sangat mencabar. Untuk makluman semua, keris ini merupakan idaman semua pelatih di Madrasah Tamin Sari. Namun, sekiranya gagal, mereka tidak diberi peluang untuk melanjutkan pelajaran di mana-mana madrasah. Atau lebih teruk lagi, para pelatih yang gagal berkemungkinan besar untuk dibuang negeri atau dibunuh. Pihak madrasah terpaksa melakukan perkara sedemikian bagi menguji sama ada pelatih mempunyai keberanian atau sebaliknya. Nah, kalau hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih, bukan? Jadi, para pelatih Madrasah Tamin Sari ini berusaha keras untuk mendapatkan keris Nadi Pertiwi, walau pada hakikatnya tiada sebarang hukuman akan diberikan kepada mereka yang gagal untuk melepasi semua cabaran yang diberikan. Seperti tajuk bukunya, watak-watak dalam kisah ini majoritinya hanya menggunakan angka. Sebagai contoh, pelatih 8492, penghulu 1833, pahlawan 1636 dan pelatih 2335. Pada permulaan cerita, saya sangkakan latar masa yang digunakan dalam kisah ini adalah pada zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka yang terdahulu disebabkan oleh gambaran suasana Madrasah Tamin Sari ini. Namun, ketika sampai di bab yang memerlukan para pelatih madrasah untuk keluar dari madrasah, saya mula bingung, keliru dan tertanya-tanya. Akhirnya, bulan semakin terang, bayang semakin jelas. Saya mula sedar bahawa latar masa yang digunakan dalam novel ini adalah pada masa hadapan selepas zaman sekarang. Nama-nama tempat seperti Tamin Sari yang bertempat di Melaka dan Pulau Singa iaitu Singapura turut disebut dalam karya ini. Selain itu, kepada anda yang berminat dengan kupasan tentang satu-satu perkara berkaitan dengan agama, buku Empire ini harus menjadi pilihan utama. Hal ini dikatakan demikian kerana penulis memberi sedikit sebanyak ilmu yang berkaitan dengan agama Islam sehingga membuatkan kita berfikir betapa berbezanya Islam pada zaman dahulu dengan Islam pada zaman sekarang. Bahan pula, penggunaan ayat yang santai, ringkas dan padat dengan nilai serta pengajaran turut menyebabkan saya meneruskan pembacaan buku ini bagi mengetahui jalan cerita yang seterusnya. Penulis sangat bijak menyusun atur bab demi bab bagi menarik minat saya bagi meneruskan pembacaan buku ini sehingga ke bab terakhir kerana banyak unsur kejutan yang diketengahkan dalam buku ini. Di pengakhiran cerita, penulis mengetengahkan isu yang berkaitan dengan penunggang agama. Apa yang saya dapati dan fahami daripada kisah ini adalah sebanyak mana pun ilmu yang ada di dalam dada, sebanyak mana pun pengetahuan yang kita timba, janganlah sesekali kita gunakan ilmu dan pengetahuan tersebut untuk kepuasan nafsu semata-mata. Janganlah kita terlalu bermegah dan terlalu ego sehingga tidak mahu mengakui kesalahan diri sendiri. Secara keseluruhannya, saya menyarankan kepada anda semua untuk membaca dan menghayati kisah Empire, Hikayat Putera Tanpa Nama ini yang penuh dengan unsur kejutan dan syarat dengan pengajaran yang boleh dijadikan sebagai panduan hidup. Jika anda sudah habis membaca buku ini, jangan lupa untuk membaca sambungan kisahnya iaitu Empire 2, Hikayat Mujizat daripada Iblis. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.